Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam rancangan Salam at Ramadan. Hari ini merupakan hari yang cukup istimewa kerana tajuk kita hari ini tajuk yang dekat dengan masyarakat. Jadi, jangan ke mana-mana. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan ustaz yang paling anda gemari, insya-Allah. Tapi sebelum tu, jangan lupa share, like untuk Facebook Salam Baitullah dan juga subscribe YouTube channel Salam Baitullah. Untuk tanpa berlengah masa lagi, dengan tajuk puasa dan gadget, kita bersama dengan Ustaz Azman atau lebih dikenali dengan Cik Man. Assalamualaikum Cik Man. Waalaikumsalam. Sihat Mi Sihat Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz? Sihat beginilah, sihat musim PKP ni kan. Rumah je lah. Betul. Duduk rumah je lah. Tu dah nampak macam tembam-tembam sikit tu. Pipau kata. Okey. Okey Ustaz. Gadget tak lari daripada masyarakat. Dalam musim puasa ni, lebih-lebih lagi PKP ni Ustaz. Apa yang Ustaz nak kongsikan dengan puasa dan gadget untuk tajuk kali ini? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Jadi pertama sekali Cik Man nak ucapkan syukur alhamdulillah walaupun kita berada dalam musim PKP tapi kita tetap masih boleh berinteraksi dihubungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak dapat jumpa secara berdepan face to face pun kita masih mampu lagi untuk berjumpa secara alam maya. Maka ini antara perkembangan ataupun positifnya kewujudan orang kata teknologi yang kita gunakan secara baiklah. Itu bergantung kepada diri sendiri. Jadi kita nak bincang pada hari ini melalui program Salam at Ramadan ini berkenaan dengan satu topik yang tidak asing lagi bagi kita, satu perkara yang memang menjadi habit ataupun rutin kita seharian, iaitu gadget dan perkaitannya dengan aktiviti kita dalam bulan Ramadan. Sebelum itu Cik Man nak berkongsi satu ayat kepada pendengar-pendengar, penonton-penonton sekalian yang rasanya semua hafal ayat ini, ayat daripada Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah sebut ayat ini yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana pernah diwajibkan ke atas umat sebelum kamu. Semoga dengan berpuasa ini kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita nak bagi tahu dekat sini antara objektif yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini supaya kita menjadi orang bertakwa. Maka kita akan gunakan, kita akan jadikan bulan Ramadan itu sebagai satu landasan ataupun sebagai satu peluang untuk kita untuk membina takwa. Mungkin sebelum ini ada di kalangan kita yang tidak memahami apakah itu maksud takwa. Maka di sinilah kita akan mengenali dan menghayati takwa tersebut. Ataupun pada bulan Ramadan lah kita akan upgrade ataupun mempertingkatkan nilai takwa itu. Jadi mesti pastikan tidak berlakunya sebarang perkara sepanjang bulan Ramadan, unsur-unsur sepanjang bulan Ramadan yang boleh merosakkan program, yang boleh mencemarkan cita-cita kita untuk menggembleng tenaga dan jiwa kita bagi membentuk ketakwaan itu. Jadi apa yang kaitannya dengan gadget pula? Baik, gadget kita tengok dengan pelbagai bentuk persembahannya, sebab ini dunia teknologi, dengan handset yang pelbagainya, dengan laptop yang pelbagainya, dengan komputer, dengan dulu ada USB, sekarang ni makin lama makin kecil apa semua. Maka ini merupakan hasil daripada ledakan teknologi, di mana Islam itu sendiri dia tidak menghalang kita untuk maju. Islam adalah agama yang selari dengan kemajuan. Bahkan segala perkara, ilmu pengetahuan, kemajuan, sumber-sumbernya adalah berasal ataupun bersumberkan daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Ini semua adalah perkembangan ilmu. Maka Islam adalah satu agama ataupun cara hidup yang sangat mengangkat ilmu. Ilmu merupakan satu asas ataupun perkara yang penting. Maka dengan ilmu lah meletusnya ataupun mencetuskan teknologi yang sekarang ini kita sedang guna dan yang paling dekat dengan kita, gadget. Cuba adik-adik tengok, penonton-penonton tengok, sekarang ni tengah tengok Cik Man ni pakai apa, dekat handset tu jenama apa, iPhone ke,
Oppo ke, Oppa ke, Xiaomi ke, macam-macam, maka itu adalah contoh betapa rapatnya kita dengan gadget ataupun dengan teknologi. Semuanya daripada ilmu. Dalam Quran pun Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah, sama tak orang yang berilmu itu dengan orang yang tidak berilmu? Maka bila tak sama, maka ada sekumpulan ataupun di kalangan kita ini mempunyai kesedaran untuk menuntut ilmu dengan baik, maka akhirnya mencipta dengan bantuan ilmu yang dikurniakan Allah itu pelbagai perkara yang boleh membahagiakan, yang boleh memudahkan kehidupan manusia. Dan salah satu daripada perkara tersebut adalah gadget. Baik, jadi macam mana kita dengan gadget ini? Boleh ke tak boleh? Tuan-tuan, adik-adik, maklum-maklum, paklung-paklung yang dikasihi Allah sekalian, Allah menjadikan semua benda dekat dunia ini adalah untuk kita, mempermudahkan kehidupan kita dengan segala apa yang ada dekat dunia ni. Garam galiannya, dengan emasnya, dengan kayu kayannya, dengan daun-daun, dengan pokok yang kita ambil, kapas yang kita buat benang dan pakaian, dengan besi yang kita buat rumah yang asalnya daripada tanah, kemudian dengan gadget kita ini tadi sudah pastinya dibentuk daripada bahan-bahan yang ada dalam alam sekeliling kita. Maknanya Allah memang menyediakan alam semesta ini ataupun bumi ini memang untuk dieksploitasikan ataupun digunakan untuk kemudahan manusia itu sendiri. Cuma di situ adalah panduan-panduan dia. Walaupun Allah bagi segala-galanya secara percuma, ada panduan-panduannya sebagai bayaran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu taat kepada perintahnya dan apa yang dilarangnya mesti kita tinggalkan. Jadi sekarang ini kita ada gadget sebagai salah satu daripada perantara yang sangat moden yang boleh menghubungkan antara yang jauh menjadi yang dekat, antara yang jarang berhubung menjadi yang selalu berhubung, dan kemudian melalui gadget juga kita dapat memperolehi sebarang informasi ataupun maklumat, berita-berita dengan cepat. Kita install ataupun kita download dan seumpamanya. Tapi tuan-tuan adik-adik sekalian, terutamanya golongan-golongan remaja lah, sebab gadget ini selalunya dominasi ataupun majoritinya di kalangan golongan-golongan remaja. Bukannya yang veteran tu tak ada, tapi remaja yang paling sebahagian besar waktunya paling ramai menggunakan gadget. Kadang-kadang tu buat Instagram live, tengok sampai pukul 2-3 pagi, ramai yang masih join lagi dekat IG live tu kan. Rasa-rasanya tak ada nenek-nenek wan-wan umur 70 join IG live tu. Encik Man sendiri pun tak pernah video call ataupun VC dekat IG live tu dengan makcik-makcik. Semua golongan BBNU ni, budak-budak baru nak up ni, ataupun golongan-golongan remaja yang menggunakan gadget tersebut. Jadi perkara ini mesti dilaksanakan ataupun penggunaan gadget ini mesti dilakukan dengan baik supaya kita tidak terlalu mabuk ataupun tenggelam sehingga kita mengabaikan tanggungjawab kita, terutama sekali apabila kita berada dalam bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan itu ada tuntutan-tuntutan lain selain daripada kita menghabiskan masa semata-mata dengan gadget. Jadi dari segi perkara yang positif yang kita boleh buat dengan gadget ini, antara contohnya ialah kita boleh install ayat-ayat Al-Quran ataupun kita boleh install apps Al-Quran yang kandungan penuh sempurna 30 juzuk. Masa bila-bila masa yang kita nak baca, tak ada masalah. Mungkin kita tak perlu kilik, kita tak bawa ke mana, ke sana, ke sini Al-Quran yang mushaf. Maka bila kita teringat ataupun terfikir kita nak baca Al-Quran, maka kita terus buka app. Jadi benda tu dah ada depan mata. Ada setengah orang pula kalau semayang tarawih, dia tanya boleh tak guna apps dan seumpamanya. Maka ini antara perkara-perkara positif di bulan Ramadan yang kita boleh jadikan gadget kita sebagai sumber pahala. Itu yang pertamalah. Yang keduanya, alhamdulillah, sekarang ni musim PKP. Ada yang terkandas dekat EU, ada yang tersekat dekat kampung, ada yang tengah orang kata terkial-kial pula nak tengok boleh balik ke tak boleh balik, tunggu PM kita buat keputusan yang akan datang, boleh tak kita keluar. Maka dengan gadget inilah yang akan menghubungkan jarak yang jauh tadi tu menjadi dekat. Kita tak boleh balik tu yang Cik Man kata tadi, dengan gadget dapat mendekatkan yang jauh. Jadi antara perkara-perkara positif. Tapi di sana kita kena hati-hatilah. Dengan gadget ini sebagaimana duit shilling yang ada dua muka. Sama ada kita gunakan cara yang positif tadi ataupun gadget ini bertukar menjadi negatif. Dia bukan sebab benda tu. Kadang-kadang bila kita gunakan
sebab positif daripada gadget ini dia boleh bertukar menjadi negatif kalau positif itu dapat menghalang kewajipan yang lain. Contohnya kita katakan nak gunakan gadget untuk tengok maklumat semasa. Maklumat tu penting. Tapi kalau 24 jam kita bergantung dengan gadget sampai kita lupa dalam pada kita nak mendekatkan orang yang jauh dengan gadget, kita tak sedar kita sudah menjauhkan jarak dengan orang-orang yang dekat dengan kita dalam rumah. Kita balik kampung, kita sepatutnya layan mak ayah kita ataupun adik-beradik kita, merapatkan lagi ukhuwah persaudaraan antara ahli keluarga, tapi dengan gadget ini kita mengasingkan diri daripada diorang, kita menyebabkan diorang terluka dan seumpamanya, kita lebih mengutamakan orang yang jauh di dalam gadget ini, maka sedikit sebanyak ia menjadi punca ataupun penyebab kepada renggangnya perhubungan antara sesama keluarga. Yang ni yang kita bimbang. Maka adik-adik, tuan-tuan, paklum-paklum, makcik-makcik sekalian, kita gunakan akal. Allah kurniakan akal untuk kita mengurus ataupun untuk kita menyusun atur sistem hidup kita. Bukanlah Cik Man katakan gadget ini haram. Tak, bahkan gadget ini penting. Sebab tu kaedah ulama kata al-aslu fil asya' an-nafi'ah al-ibahah. Asal hukum bagi sesuatu perkara yang memberikan manfaat adalah harus dan boleh. Jadi gadget ini asal hukumnya boleh. Sehinggalah apabila kita gunakan ke arah perkara yang haram, kita buka sesuatu yang boleh melalaikan, ataupun gadget ini menyebabkan kita meninggalkan kewajipan dan perkara yang lebih dituntut, maka kebarangkalian akan berubah menjadi makruh ataupun minta-minta dijauhkan akan berubah menjadi haram, maka gadget daripada menjadi sumber pahala akhirnya menjadi sumber dosa. Maka perkara-perkara ini dapat diselesaikan melalui cara bagaimana kita yang Allah kurniakan akal yang dibimbing oleh wahyu boleh menjadikan gadget ini sebagai salah satu daripada sumber pahala. Jadi PKP dalam bulan Ramadan ini susunlah jadual. Mana yang lebih penting? Dalam bulan Ramadan ini yang lebih penting, dalam musim PKP ini yang lebih penting kita mendekatkan hubungan kekeluargaan, kemudian kita terus menghayati dengan bacaan-bacaan Al-Quran, kemudian dengan zikir-zikir, mungkin dengan tazkirah yang kita lebih fokuskan kepada ahli keluarga, kemudian malam-malam yang kita adakan semayang tarawih ataupun witir. Nak-nak pula PKP ni dia tak ikut masa masjid dah. Kalau masjid tu mungkin kita kena datang pukul 8.30 sampai pukul 11 saja. Masa PKP ni bila-bila masa boleh start tarawih. Start pukul 12.30 pun tak apa, habis pukul 5 pagi sebelum subuh. Jadi perkara-perkara ini tidak memerlukan kepada gadget, tapi dia memerlukan betul-betul kesungguhan kita untuk benar-benar menghayati dan memfokuskan peribadatan kita ataupun program ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dekat situlah nanti kita akan lebih khusyuk dengan apa yang kita buat. Sebab tu dalam satu hadis Nabi sebut, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang bangun, man qama tu maksudnya bangun pada bulan Ramadan dengan imanan, iaitu bangun dengan iman, dengan kepercayaan, dengan tauhidnya kepada Allah, wahtisaban, dengan pengharapan, mengharapkan semata-mata ganjaran pahala daripada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka keistimewaannya akan diampunkan dosanya yang sebelum ini. Jadi jangan kita jadikan gadget ini sebagai pengganggu kepada kita untuk melaksanakan ibadah cemerlang. Biarlah benda-benda macam ni kita sampingkan dulu semata-mata kita dapat khusyuk untuk semayang kita, untuk qiyam kita, untuk bacaan kita. Lepas tu Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun ayat yang kedua, ciri orang beriman yang berjaya, alladzina hum fi salatihim khashi'un, iaitu orang-orang yang sembahyangnya khusyuk. Maka insya-Allah Cik Man mengharapkan semoga gadget bukan menjadi penghalang kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi menjadi pembantu supaya kita lebih faham untuk mendapatkan informasi ataupun maklumat, supaya kita menjadikan Ramadan di musim PKP ini sesuatu yang sangat berharga. Setakat itu dulu yang Cik Man kongsikan tu. Baik Cik Man, rasanya macam tak cukup masa dah nak sembang dengan Cik Man dengan tazkirah Cik Man ni. Tapi kita nak berehat seketika Cik Man Jangan ke mana, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dengan segmen yang kedua, kita soal dan jawab. Macam kuis Cik Man. Soal dan jawab. Baik, kita berehat seketika.
Jangan ke mana. Tengok kat dapur tu ada apa. Takut hangit. Okey? Jangan ke mana. Kebenaran ini hanya diberikan pada mereka yang terperangkap di kampung atau di tempat lain sebelum kerajaan melaksanakan PKP yang pertama. Bagi anda yang berada di kampung ataupun di tempat lain dan hendak balik semula ke rumah masing-masing, kerajaan sedang menimbang untuk memberikan kebenaran satu kali perjalanan bagi tujuan ini. Kebenaran ini hanya diberikan pada mereka yang terperangkap di kampung atau di tempat lain sebelum kerajaan melaksanakan PKP yang pertama. Dan pergerakan ini tentunya akan melibatkan jumlah yang besar. Dan oleh itu kerajaan sedang mengumpul data dan mengkaji kaedah yang terbaik untuk mengatur pergerakan saudara-saudari semua. Seperti yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pertahanan, mereka yang terlibat boleh mendaftar secara online di aplikasi yang disediakan oleh PDRM atau membuat temujanji untuk hadir ke Balai Polis bagi tujuan membuat pendaftaran. Kembali lagi dalam program Salam at Ramadan. Hari ini merupakan hari yang cukup istimewa. Kembali lagi bersama dengan Ustaz Azman. Okey Ustaz, kita nak ke segmen yang kedua. Segmen soal dan jawab. Okey. Soalan yang pertamanya datangnya dari Anep. Okey. Dia kata ni mungkinlah kat kolam mandi rasanya tak boleh lagi ni. Kalau kat laut pun tak boleh. Dia kata boleh ke dalam bulan puasa ni kita berendam dalam kolam mandi ataupun laut? Okey. Terima kasih kepada yang bertanya ya. Itu memang menjadi kadang-kadang pelik juga bila tak Ramadan tak nak pula mandi kan. Tiba-tiba bila datang Ramadan selalu pula mandi kan, macam ada sesuatu pula dengan apa mandi tu kan. Jadi maknanya boleh, para ulama membahaskan bagi orang yang mandi ni memang boleh. Bahkan dalam satu hadis yang lain, Nabi membenarkan untuk kita ketika berwuduk untuk berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung, tapi kena jaga jangan terlalu melampau sebab bimbang nanti benda itu akan membawa kepada kemasukan air dalam rongga kita dan akhirnya akan membatalkan puasa. Maka bersederhana. Begitu juga pada siang bulan Ramadan, kita boleh membasahkan tubuh badan kita untuk sentiasa segar sebab bulan Ramadan ini dikaitkan dengan panas, kemudian dengan keletihan dan seumpamanya, dan mandi sebagaimana biasa yang kita mandi sebelum ni pada hari-hari yang lain, termasuk juga dengan berenang. Cuma perincian di kalangan ulama mengatakan bahawa seandainya seseorang yang berenang itu dia mahir, okey, untuk mengawal, dia ni seorang yang expert ataupun berkemahiran untuk mengawal daripada air itu masuk, maka tidak membatalkan puasanya ataupun tidak ada masalah, tidak menjadi apa-apa untuk dia berenang. Tapi kalau dengan berenang tu nanti dia tak dapat kawal, seumpamanya mungkin akan masuk banyak air dan akhirnya benda tu boleh menyebabkan dia seolah-olah macam tak puasa pula macam minum air, maka sebaik-baiknya dielakkan dan tak perlu berenang. So kalau dia pergi pantai dan seumpamanya kolam renang, mungkin dia boleh masukkan bahagian kaki untuk rasa berada dia tu sedang mandi ataupun berada di kolam renang. Jadi pilihan di tangan kita lah, berhati-hati bagi orang yang menyelam ataupun berenang. Wallahualam. Time puasa lah dia nak berendam Ustaz. Time puasa lah di Aquaman kan. Okey, soalan yang kedua ni Ustaz. Saya rasa ni soalan cukup menarik. Niat puasa sebulan, tapi di dalam pertengahan tu dia tak berpuasa. Bolehkah kena berniat semula ataupun teruskan saja? Ni daripada Yusrita Kajang. Okey, berkenaan dengan niat puasa sebulan ini tadi, ulama membahaskan dan memang soalan ini sering ditanyalah sebab kadang-kadang dia takut terlupa. Boleh ke niat puasa sebulan pada malam yang pertama itu ataupun kena niat tiap-tiap malam? Ulama berbeza pendapat lah. Kalau mazhab Syafi'i memang kena niat tiap-tiap malam kena niat.
Sebab melihat bahawa setiap hari puasa itu ibadah yang berbeza. Puasa hari ini tak sama dengan puasa besok. Jadi tiap-tiap malam niat untuk hari ini tak sama dengan niat untuk besok sebab dia ibadah yang berbeza. Ada 30 ibadah yang berbeza yang jenisnya sama iaitu puasa. Tapi ada di sana melihat bahawa puasa itu walaupun 30 hari tetapi sebulan itu dianggap sebagai satu ibadah yang satu. Maka sebab itu mazhab Maliki atau Imam Malik berpendapat bahawa boleh niat untuk puasa sebulan. Cumanya apabila dalam pertengahan bulan Ramadan itu berlaku sesuatu. Contohnya dia musafir, maka musafir boleh buka puasa. Jangan lepas ni pula ramai-ramai nak pergi musafir sebulan, nanti balik korang kena ganti pula lepas raya kan. Dia punya cendekir tu. Ataupun wanita yang uzur datang haid dan seumpamanya, dia berhenti. Jadi terputus di situ ya, berdasarkan pendapat dalam mazhab Syafi'i terputus, maka selesai dia habis musafir, selesai dia habis dia punya keuzuran itu, dia kena renew ataupun memperbarui niatnya yang baru. Maka setiap kali putus itu dia kena memperbaharui niat yang baru dan sambung. Tapi kalau bagi orang lelaki ataupun yang biasa, Cik Man nak kongsi satu lagi, kalau dia nak berniat puasa sebulan boleh, tapi kena gabungkan antara dua pendapat. Maknanya dia niat puasa sebulan, tapi tiap-tiap hari kalau dia teringat, dia kena niat juga, wajib niat. Tapi kalau dia tak teringat, tak ada masalah. Sebab puasa sebulan tadi tu telah backup pada hari-hari yang dia terlupa. So ini adalah gabungan, kita mengamalkan dua pendapat. Baik Ustaz. Terjawab sudah soalan yang daripada Yusrita Kajang berkaitan dengan niat puasa tadi. Jadi yang soalan terakhir ni Ustaz, tak bangun sahur boleh ke puasa? Tak bangun sahur. Sahur ni kita pun faham, sahur ni waktu mamai ataupun waktu perdana memang payah betul. Tapi bila Cik Man tengok kebiasaan kita sekarang ni, bila musim PKP ni, rasanya akan ramai yang stay orang kata sampai ke subuh ni kan. Dia dah tukar pula, dah jadi kelawar dah kan. Orang pakai baju kelawar musim PKP, dia tu kelawar dah. Maknanya malam-malam pula dia berjaga. Lepas subuh, tapi tak apalah, itu masing-masing punya jadual. Yang penting dia kena jaga solat dia 5 waktu dan jangan boleh merosakkan kualiti. Kalau boleh kita kena reset balik, kita kena jadual sebab Allah jadikan malam itu untuk tidur dan sebahagian sikit untuk kita bangun tahajud ataupun qiyam dan witir, kemudian sambung sahur. Sahur ini walaupun sunat tetapi meninggalkannya adalah rugi. Walaupun tak berdosa kalau tak sahur, meninggalkannya adalah rugi. Dan walaupun tak sahur itu puasa sah, meninggalkan sahur adalah rugi. Nabi sebut tasahharu fa inna fis sahur barakah. Bersahurlah. Sebab pada perbuatan kita bersahur tu, bukan nak sahur banyak-banyak pun, 7-8 jenis gulai, Nabi tak tanya pun berapa lauk. Yang maknanya kalau lagi banyak lauk, lagi banyak pahala, lagi banyak, lagi cepat masuk syurga, tak. Yang penting kita buat sesuatu yang boleh menyebabkan kita makan. Kurma sebiji ataupun 3 teguk air kosong. Maka kita dah dapat pahala yang sempurna, keberkatan sempurna sahur, sama dengan orang yang makan 7-8 jenis gulai waktu sahur. Pun tak larat kita nak makan tengah-tengah baru bangun tidur tu. Jadi yang penting kita bersahur, jangan abaikan sebab nak membezakan antara puasa kita umat Islam dengan puasa agama-agama yang lain. Jadi kena usaha juga. Kalau takut tak bangun, maka mungkin pukul 2 tu kita nak tidur, kita niatkanlah pukul 2 tu sebagai sahur. Bimbang nanti bangun-bangun dah azan subuh. Tapi bagi siapa yang boleh bangun dekat-dekat nak subuh, maka antara sunnah dalam bulan Ramadan ialah melewatkan sahur. Tapi jangan tinggal sahur, itu kena usahakan. Betul. Jadi 3 soalan daripada Cik Man telah terjawab. Bukan daripada Cik Man. Cik Man dah jawab daripada 3 soalan. Jadi maka terjawablah sudah soalan-soalan daripada penonton-penonton. Jadi kita nak berehat seketika Cik Man. Okey. Baik, kita berehat seketika. Jangan ke mana. Tunggu selepas ini. Segmen yang ketiga, perkongsian. Pada anak-anak kita yang berada di kampus, insya-Allah dalam tempoh yang tak berapa lama lagi, anda semua boleh pulanglah ke pangkuan keluarga masing-masing. Pelajar-pelajar yang masih berada di kampus, yang mana di peringkat awal dahulu mereka tak dibenarkan pulang kerana keadaan masih belum menentu dan kita nak pastikan mereka ini selamat, insya-Allah boleh pulang ke rumah masing-masing sedikit masa lagi. Proses untuk membawa
Pelajar-pelajar ini pulang sedang pun dirancang oleh kerajaan dengan nasihat Kementerian Kesihatan. Jumlah pelajar yang terlibat adalah besar, iaitu hampir 100,000 orang. Jadi kita mesti rancang pergerakan mereka ini dengan teliti untuk pastikan ianya teratur dan tidak menyebabkan risiko jangkitan. Dan sebelum mereka ini dibenarkan pulang, semua pelajar ini akan dipastikan benar-benar sihat dan tidak mempunyai gejala COVID-19. Pada anak-anak kita yang berada di kampus, insya-Allah dalam tempoh yang tak berapa lama lagi, anda semua boleh pulanglah ke pangkuan keluarga masing-masing. Kembali lagi dalam program Salam Eid Ramadan. Segmen yang ketiga merupakan segmen yang terakhir. Kita nak dengar perkongsian daripada Ustaz Azman atau lebih dikenali dengan Cik Man. Okey, kita nak tahu apa perkongsian daripada Cik Man hari ini. Jadi kita nak katakan hari ini kita nak Cik Man nak berkongsi berkenaan dengan doa lah. Doa ni kita menyeru, kita memanggil, bermunajat kepada Allah. Jadi dia merupakan senjata kita umat Islam dalam pada kita mengalami musibah seumpamanya sebagaimana yang kita sedang alami ataupun musibah-musibah yang kita alami sehari-hari dalam hidup kita, maka doa adalah senjata. Jadi hari ini Cik Man nak kongsikan satu doa yang berharga yang menjadi sunnah Nabi SAW. Doa ni biasanya kita baca pada orang kata kebiasaannya 10 malam yang terakhir lah. Sebab tu Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apabila bertemu dengan Al-Qadar, malam Al-Qadar, tidak apa yang nak dibaca, apa yang nak didoakan, maka Nabi menjawab, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, kamu adalah maha pengampun dan engkau sangat suka kepada pengampunan, maka ampunkanlah kami. Ya Allah, kau adalah maha pengampun dan sukakan pengampunan, sukakan kemaafan, maka maafkanlah kami ataupun ampunkanlah kami. Jadi ini antara doa yang sangat sakti yang kita boleh bacakan sebagaimana yang Nabi sebut tadi, menjawab pertanyaan Aisyah kalau bertemu dengan malam Al-Qadar nak buat apa, maka Nabi cadangkan dengan doa ini, maka kita baca pada 10 malam yang terakhir. Ataupun sebelum 10 malam yang terakhir pun tak ada masalah. Sebab doa ni kita boleh jadikan sebagai rutin harian kita sampailah bila-bila. Doa ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Jadi adik-adik, doa ini pendek saja, maklum doa ni pendek aja. Kalau skrip lagu ataupun skrip drama Korea kita boleh hafal sanio apa semua tu, maka kenapalah doa kita tak boleh nak hafal. Dia bahasa Arab juga. Kita setiap hari baca Quran. Kalau tak hafal dalam bahasa Arab, boleh baca dalam bahasa Melayu. Tapi doa ini ringkas saja. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau ni itu maknanya aku. Kalau fa'fu anna maknanya kami. Kalau dia jadi imam, maka dia akan baca fa'fu anna. Kalau dia seorang, fa'fu anni. So tak ada masalah lah tu. Jadi jangan abaikan, jangan rugikan masa kita, jangan kurangkan nilai Ramadan kita dengan meninggalkan doa ini. Bahkan doa ini antara syiar ataupun antara perkara-perkara yang boleh kita hiasi sepanjang Ramadan ataupun sepanjang kita berada dalam bulan puasa ini. InsyaAllah kita mendoakan Allah memakbulkan doa ini sebagaimana bulan-bulan Ramadan ini akan ditutup pintu neraka, akan dibuka pintu syurga dan akan dibelenggu syaitan-syaitan. Jadi itu semua akan membantu kita semua bagi menaikkan semangat supaya sentiasa berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah sekadar perkongsian yang mampu Cik Man kongsikan kepada penonton dan pendengar sekalian. Cik Man mohon ampun dan maaf kalau ada sebarang kekurangan. Ini berkongsi kita. Hari ini Cik Man kongsi dengan penonton-penonton, pendengar-pendengar. Nanti di lain masa, pendengar-pendengar dan penonton-penonton berkongsi-kongsi juga pula kepada Cik Man. InsyaAllah, jangan lupa untuk kita menyaksikan Salam Eid Ramadan ini. Boleh layari di Facebook page Salam Baitullah ataupun boleh layari YouTube channel Salam Baitullah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Man. Ya Allah, siap promote lagi program.
Okey Cik Man, terima kasih banyak dengan perkongsian 30 minit ni. Jadi para penonton, hari ini kita dapat perkongsian daripada Ustaz Azman atau Cik Man yang boleh dimanfaatkan untuk seisi keluarga. Musim-musim PKP ni duduk sekeluarga di rumah, puasa yang lain daripada tahun lepas, berkemungkinan puasa ini akan lebih manfaat daripada tahun-tahun yang mendatang, insya-Allah. Jangan lupa besok kita ada lagi tajuk yang cukup menarik dengan tetamu yang lebih sensasi, insya-Allah. Jangan lupa share, like ataupun subscribe YouTube channel Salam Baitullah. Dengan itu, saya Casey Rozaimi mengundur diri. Assalamualaikum.